wal abtab, seluruh watan negeri Kelantan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan seluruh rakyat Kelantan. Setidak-tidaknya kita mempunyai sebuah rencana ataupun rancangan debat seperti ini, di mana selama berpuluh tahun kita tidak pernah mempunyai peluang untuk bercakap, berdialog seperti ini. Dan inilah mungkin sebagai seorang ahli akademik, saya melihat keberanian, kejujuran negeri ini untuk berkongsi fikiran setidak-tidaknya. Saya bercakap seperti itu bukan kerana untuk mendapat tepukan sahaja, tetapi saya ingin memberitahu kebenaran. Bahkan akhi saya, sahabat-sahabat saya ada di sini. Kebebasan bersuara seperti ini sudah pun 50 tahun lebih kita tidak memperolehinya. Dan semalam saya mengatakan dengan jelas di sebuah kampus tertua di negara ini, asas kemajuan dan peradaban bagi mana-mana bangsa adalah kebolehan bangsa itu untuk jujur dan terbuka, untuk menerima pandangan secara berani dan untuk tampil secara perkasa, sekaligus memberi ruang-ruang kepada rakyatnya untuk bercakap dan berbicara. Sebab itulah saya mengatakan pentingnya asas ini, kerana sebagai seorang ahli akademik, seandainya saya tidak boleh bercakap tentang jerebu, saya tidak boleh mengulas tentang jumlah kematian akibat denggi, saya tidak boleh menegur Menteri Pengajian Tinggi sendiri, maka sudah pasti kita tidak akan maju. Sebab itulah Brutus, saya mengatakan semalam, ada satu tokoh di negara Rom sana, beliau dikecam di dalam teks ucapan pada tahun 1998 oleh seorang Perdana Menteri. Tetapi secara sejarahnya, secara akademiknya, Brutus, anak angkat kepada Caesar ini, mengatakan, I love you my father Caesar. Aku cintakan engkau wahai ayahandaku Caesar, tetapi aku cintakan lebih kepada Rom, iaitu negaranya. Sebab itu akhirnya dia membunuh Caesar, kerana Caesar korup. Caesar melakukan rasuah yang dianggarkan oleh Sokrates pada ketika itu. Caesar menghabiskan hampir 30 juta duit Rom, sehingga Rom hampir tumbang. Dan sidang hadirin sekalian, sebagai seorang ahli akademik, perjuangan seorang ahli akademik adalah untuk membebaskan negara ini daripada ancaman rasuah oleh mana-mana institusi politik. Tidak kira politik itu A atau B. Saya lihat di sini sebagai satu contoh dalam laporan Global Integrity Organisasi di bawah United Nations, negara kita berada jauh di bawah Botswana. Sedangkan Botswana adalah sebuah negara Afrika yang kita sendiri tidak sanggup untuk hidup di dalamnya. Dan akhirnya laporan oleh CPI Index, iaitu indeks rasuah antarabangsa, juga meletakkan negara kita begitu jauh ketinggalan. Lalu siapakah yang mampu untuk mengubah negara ini agar tidak lagi didendami ataupun ditanggungi, dibebani oleh rasuah dan sebagainya? Saya mengatakan peluang itu telah diberi oleh rakyat kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan orang akademik semua diam, semua bisu, kerana kita berpercaya kerajaan yang ada pada hari ini selama berpuluh tahun mampu untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Akhirnya di Kuala Lumpur sana, saya sendiri sebagai ahli akademik tidak sanggup untuk menggunakan pengangkutan awam, kerana bukan sahaja paling lembab, bahkan menyusahkan. Dan akhirnya kita lihat di sekolah-sekolah kebangsaan, kita dikenakan yuran dan sebagainya.
Sebab itu saya hadir pada hari ini hanya untuk mengatakan, nah, bersekutu buat perubahan. Negara ini perlu perubahan demi masa depan semua. Terima kasih Prof. Dr. Abu Hassan. Saya mempersilakan pula pembicara keempat, Datuk Safrudin Abdullah. A'udzubillahissamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian, saudara dan saudari yang dikasihi, pertama sekali saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khair, kepada pihak penganjur. Walaupun kita mungkin berbeza kecenderungan politik, tetapi kesudian tuan-tuan menjemput saya amat saya hargai dan saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saya juga yakin budaya kita berbicara secara terbuka dengan bijaksana yang sedemikian ini, walaupun saya jadi goalkeeper malam ni memang letih sikit, itu pun mujur penganjur letak YB macam jauh sikit dari saya. Kalau duduk sebelah, parah saya. Tetapi saya fikir ini antara cara gaya kita berhadapan dengan politik yang lebih matang, yang lebih progresif, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya, lazimnya pengundi itu terbahagi kepada 3. Yang belah saya, kalau dalam dewan saya pun, dia lebih kurang tuan-tuan juga, tapi cara dia lah. Yang belah tuan-tuan, macam tuan-tuan lah, dengan cara tuan-tuan. Tetapi yang majoriti sebenarnya bukan belah saya dan bukan belah tuan-tuan. Yang majoriti itu adalah yang di atas pagar. Sebahagian daripadanya diwakili oleh golongan akademik seperti 2 orang yang berada di sini. Sebahagiannya wanita, pemuda, belia, golongan profesional, termasuk media dan sebagainya. Dan sebenarnya, kalau yang berhormat Macang dan saya mewakili Temerloh, pertandingan sebenar kita ialah mendapatkan yang atas pagar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada saya ada 3 sebab kenapa saya rasa, saya tahu tuan-tuan tak bersetuju, tapi saya kata Barisan Nasional insya-Allah masih boleh menang. Ya, samalah. Ya. Kalau tempat saya pun sama je dia punya reaksi, ya. Bahasa yang berbeza. Ada 3 sebab. Yang pertama ialah kerana dalam pilihan raya umum 2008, sebahagian daripada pengundi atas pagar itu menolak Barisan Nasional, bukan semestinya kerana menolak, tetapi kerana protes. Dan protes itu sebahagian besarnya saya yakin kita telah dapat pujuk kembali. Yang kedua, dalam pilihan raya 2008 itu masih ramai yang mengundi Barisan Nasional. Walaupun kami hilang 2/3 dan kami hilang beberapa buah negeri, itu hakikatnya. Dan saya fikir dalam pilihan raya yang akan datang, yang mengundi Barisan Nasional itu akan meneruskan mengundi Barisan Nasional. Mungkin 1-2 akan hilang. Tak, saya tak harap saudara mengundi Barisan Nasional, saya kata yang atas pagar, ya. Dan yang protes yang sudah kembali itu akan mengundi insya-Allah Barisan Nasional. Dan sebab yang ketiga ialah kerana ada realiti baru. Ada realiti baru dalam politik yang berkembang dengan begitu pesat, yang mencabar kedua-dua pihak sebenarnya. Realiti baru yang mungkin tidak begitu ketara, ya, dalam pilihan raya umum ke-12, tetapi amat ketara. Nah, di sini perlumbaannya.
Yang protes, adakah sebenarnya sudah kembali? Yang terus menyokong Barisan Nasional, adakah mungkin bertambah? Dan perlumbaan sebenarnya ialah untuk memenangi dalam suasana realiti-realiti baru, yakni dalam suasana media baru, dalam suasana kesedaran baru sosial, dalam suasana transformasi ketiga demokrasi. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir perlumbaan dan cabaran yang paling hebat yang akan menentukan kemenangan sama ada barisan ataupun Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke semua ahli panel yang telah memberikan pandangan awal selama 5 minit masing-masing. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, iaitu temu tanya bersama dengan moderator. Dalam soal jawab ini, saya berharap penonton akan menghormati majlis ini sebagai satu majlis ilmu, dan kalau ada perbezaan pendapat, kita hormati perbezaan pendapat tersebut. Saya harap begitulah, kerana saya yakin dalam politik orang Kelantan ini cukup matang. Okey, saya akan bertanya pertamanya sampai pukul jam 10.45, dan kalau perlu saya akan lanjutkan kepada pukul 11. Ya, selama itu saya harap penjaga masa akan bersama-sama saya untuk menjaga hal ini. Saya nak tanya pada pembicara pertama, YB Saifuddin. YB Saifuddin mula-mula bercakap dahulu tadi dengan bercakap tentang sejarahnya, memberi latar kepada peristiwa 2008 yang Pakatan Rakyat belum ditubuhkan, dan selepas itu 2008 ditubuhkan. YB yakin seperti selepas ini Pakatan Rakyat boleh menang. Membandingkan, saya nak bagi tahu ialah 2008 dahulu keadaan berbeza. Waktu itu masa pilihan raya ekonomi susah, kepimpinan Pak Lah mungkin lemah, harga barang naik melambung, rakyat tidak selesa, perut rakyat tidak terjaga. 2008. Tetapi selepas Najib ambil alih, Perdana Menteri ini kata orang telah berjaya mengubah kapal yang bocor itu kepada krus yang mewah, kepada satu kapal yang mewah. Contoh, kata orang, ya, ekonomi tidak payah lagi, harga barang tidak naik, bajet 2011 yang lepas memberi banyak kelebihan kepada rakyat. Dengan keadaan seperti ini, apa produk yang YB boleh tawarkan dalam Pakatan Rakyat untuk menyatakan bahawa Pakatan Rakyat ada harapan untuk menang dalam perayaan yang akan datang? Terima kasih, Profesor Moderator. Ada dua bahagian dalam reaksi saya. Yang pertama adalah reaksi saya sebelum mengulas persoalan moderator adalah terhadap komen dua pembicara, Datuk Saifuddin dan juga Profesor Samsul. Pertama, mendengar penghujahan Profesor Samsul, hati saya jadi risau. Apakah ketika memberikan kuliah di universiti, Profesor Samsul menyampaikan bahan kuliah mengikut nada yang seperti tadi? Ya. Saya jadi bimbang. Kenapa? Kenapa? Saya sebut begitu. Saya ambil contoh. Profesor Samsul sebut bahawa slogan Satu Malaysia oleh Perdana Menteri Najib itu begitu menggegar, menangkap imajinasi rakyat. Profesor Samsul boleh mencelah jika mahu? Boleh. Saya terbuka, ya. Dan Profesor Samsul sebutkan, ya, bahawa dalam NKRA itu rasuahnya semakin menurun. Yang ini saya bimbang. Untuk makluman Profesor Samsul, dalam report terbaru oleh Transparency International, kedudukan Malaysia dalam indeks rasuah itu semasa zaman Pak Lah tahun 2003, kedudukan Malaysia nombor 37. 32 bulan selepas Datuk Najib jadi Perdana Menteri, kedudukan Malaysia jatuh nombor 60. Ya. Jadi saya bimbang sama ada profesor dapat mengemaskinikan bahan-bahan kuliah. Ini saya bimbang. Ya, saya bimbang, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, Profesor, betul lah terdapat banyak istilah, ya, NKRA, Satu Malaysia dan sebagainya. Yang tak boleh, barangkali Datuk Saifuddin boleh membantu, ya. Apakah Satu Malaysia itu satu slogan? Apakah ianya satu dasar? Apakah ianya satu program? Satu Malaysia itu sebetulnya apa? Ya. Sebab kalau yang dikatakan Satu Malaysia itu adalah
Malaysia ini milik